Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasul bil huda wa liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah malam ini kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariqat Ta'allum, pasal yang ketiga, pemilihan guru, rakan belajar dan penetapan, muka surat yang ke-14. Pertama, dalam pemilihan ilmu, dan mengaji ini, ialah kena pilihlah ilmu apa yang kita nak belajar dan sebagainya. Jadi penuntut ilmu seharusnya memilih cabang yang terbaik pada setiap ilmu itu. Dan urusan agama yang menjadi kemestian harian dia, yang dia nak buat. Kan? Kalau tuan-tuan nak belajar falak, tuan-tuan bukan nak tengok, nak kira anak bulan, nak tengok anak bulan pun. Kan? Bukan tuan-tuan nak menentukan pun bila puasa, bila raya. Kan? Yang tuan-tuan nak hadap ialah hari-hari nak sembahyang. Baik sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Jadi kena mendalamilah belajar bab solat ni betul-betul. Sebab hari-hari kita nak buat, jangan sampai solat yang kita buat ni jadi sia-sia. Solat yang tak diangkat, solat yang tak sah dan sebagainya. Maka kita kena belajar dalam bab solat. Perkara ni perkara penting. Contohlah mana kita kena cari ilmu yang membicarakan betul-betul tentang bab solat ni, bab semayang ni. Daripada bab sucinya sampailah bab salam bab semayang ini. Kena belajar betul-betul bab suci. Ya, nak solat, kena suci lah. So, kena belajarlah bab suci itu betul-betul. Solatnya sah, tapi sucinya tak sah. Akhirnya, dengan solat-solat pun tak sah. Maka kita kena belajar betul-betul bab istinjaknya, macam mana yang cara istinjak yang betul, macam mana cara bersuci yang betul. Menurut nas dan sebagainya, menurut pendapat ulama dan sebagainya dalam bab salat. Kena cari guru yang mengajar bab ni betul-betul. Fokus bab ni betul-betul. Sebab kita nak beribadat, kita nak solat. Jadi sebelum solat kita nak bersuci, kita kena belajar sungguh-sungguh. Kita duk ambil bidang lain, duk mengaji yang tak ada kena-mengena dengan kita pun. Kita bukanlah sampai nak jadi ahli majlis fatwa, tak ada. Kan? Kita takat mengaji kat masjid, kat surau ni, bukan nak mengaji sampai nak jadi ahli majlis fatwa. Kan? Nak duduk dalam majlis fatwa, tak ada. Habis-habis untuk kita nak beramal aja.
Kita nak beribadat supaya ibadat kita sempurna, ibadat kita berkesan. Bukanlah tak boleh, lainlah kita dah betul-betul faham, dah betul-betul khatam dan ilmu yang kita belajar untuk kita nak beramal ibadat ni. Tak apalah kita nak belajar tinggi sikit pun. Ini kalau nak mengaji bab yang tinggi-tinggi ni, nak jadi ahli majlis fatwa, tu kena mengaji tu daripada zaman kecil dulu ni. Ni kita duduk surau masjid setengah jam ni, nak ngaji bukan nak jadi ahli majlis fatwa, bukan nak keluarkan hukum, tak ada. Habis-habis kita nak beramal ibadat, kemudian kita nak sampaikan kat orang lain, kita nak ajar orang lain sikit dah. Jadi penting urusan bab-bab solat ni. Kadang-kadang kita tinggalkan bab solat ni, kita duduk mengaji bab lain, akhirnya bab solat kita tak betul. Mengaji dah bagus tak, kan? Tapi bab solat kita sekian lama kita solat tak betul. Itu duduk sembang hebat sangat dah bunyinya. Sembang bab falak aja. Bab pengiraan falak, macam mana nak tentukan puasa, macam mana nak tentukan raya. Tapi bab solat kita tak selesai bab ini. Tak tahu mana batal tak batal, mana sunat tak sunat, mana sunat abad, mana sunat haid, mana yang boleh tinggal, mana yang tak boleh tinggal, tak tahu. Dia main buat aja tuan-tuan. Terjadi sesuatu dah kita tak tahu nak buat macam mana. Jadi tuan-tuan, bagi faham bab ni dulu. Kemudian kemestian yang seterusnya seperti haji dan zakat. Tuan-tuan memang nak pergi haji pun, belajarlah bab haji ni. Bukan kursus haji, kita kuliah bab haji, manasik haji. Haji tamattu', haji qiran, haji ifrad. Daripada mula mengaji bab haji ni, bagi faham. Kau tak dapat buat haji tamattu', nak pergi haji qiran macam mana? Tak dapat haji qiran, nak pergi haji ifrad macam mana? Kalau kita tak dapat melontar macam mana? Dan sebagainya lah, kan? Bab haji, manasik haji. Kalau tak kursus nak pergi haji, kursus je tuan-tuan, yang tak pernah nampak Mekah lagi, tak faham kan? Tak datang pula hari kursus tu, ada pula hal tak datang. Itu yang sampai sa'i 14 kali pusing tu. Safa marwah safa sekali, terjeli lidah-lidah. Sa'i tak habis. Pasal itu bab manasik ini perkara-perkara penting yang sepatutnya kita belajar. Kita tumpukan dulu bab manasik haji berulang-ulang kali. Tak apalah. Sebab kita ni semua nak pergi haji, ada niat nak pergi haji, nak pergi umrah, dah menabung di tabung haji, ada tujuan nak pergi haji. Tapi manasik haji tak faham. Apa yang membatalkan ihram, apa yang membatalkan sa'i, apa yang membatalkan tawaf. Tak faham. Ialah dah tua-tua pergi kursus haji. Faham ke? Kursus haji itu 2 jam je tuan-tuan. 14 minggu. Seminggu untuk kesihatan, seminggu untuk orang perempuan. Tinggal 12 minggu. 6 minggu lagi, seminggu lagi cucu lah balik. Tak pergi juga. Seminggu lagi esok orang rumah tak sihat, nak lutut tak sakit. Tak pergi juga. Tak minggu sekali lagi datang. Tiba-tiba dah sampai tawaf dia. So sekali esok kita pula lutut tak sakit. Tak pergi pula dah. Itu datang, pergi, orang tiba-tiba orang dah wukuf ke Arafah. Besok dah lama habis begitu, dah pergi haji. Dah pergi haji kan? Pergi haji tahun ni. Ingat ke? Ada praktikal Ustaz kata. Yalah, saya pun ngajar haji dulu. Pembimbing jemaah haji. Ingat ke tuan-tuan? Ni nak pergi ni. Lepas raya nak pergi. Kita pun buatlah sebelum raya tu, sebelum puasa tu, buat kursus haji perdana. Ada praktikal lah. Tawaf, siapkan ambulans lah, semua dia. Menontar, bagai semua. Lepas tu tak lupa semula nak pergi dah. Tu yang kita tanya dekat Kelana Jaya, makcik nak buat haji apa ni? Buat haji, yalah haji apa? Nak buat haji? Yalah haji tamattu' ke, haji ifrad ke, haji qiran. Haji? Makcik nak buat haji?
Ya, haji apa? Ikut je lah dia orang tu, haji apa? Tak boleh nanti makcik nak niat ihram haji ni, kena tahu haji apa. Tak tahu, ikutlah besok. Tabung haji ada. Sampai di Mekah kan tabung haji tak ada. Dan ni masalah kita hari ni. Kita tak mendalami manasik haji betul-betul. Macam mana nak buat? Pasal itu dia tak boleh kursus haji. Sebenarnya dia kuliah bab haji. Bila nak pergi? Wallahu'alam. Kita mengaji tu sebab manasik haji ni. Masalah-masalah haji ni kena faham betul. Sebab kalau batal tahun depan dia kena buat balik semula. Mana nak cari duit? Dia bukan macam batal semayang. Batal boleh ulang balik, tak ada masalah. Silat-silat balik dalam keadaan ihram. Tak terwukuf, balik dalam keadaan ihram. Nah, satu bab lagi tu. Nak kena bayar dam ihsan, nak bayar dam dan sebagainya tu. Kita masih dalam ihram, tapi kita tak tahu yang kita ni dalam ihram. Kita berbalik relax. Tak tahu haji kita tu, kita dalam ihram ni. Kita dalam pantang larang. Sebab kita belum lagi bertahalul. Kita belum halalkan diri kita lagi dengan damul ihsar. Tak faham bab haji. Kita pergi haji. Sebab itu, betul-betul mengaji bab manasik haji ni, tuan-tuan. Macam mana tawaf. Tawaf yang macam mana yang sah. Tak sah tu macam mana. Yang batal tawaf tu macam mana. Banyak tuan-tuan ilmu-ilmu yang sangat penting yang kita patut belajar. Bukan asal cedok je. Bukan. Kita pentingkan ilmu-ilmu yang kita memang nak buat. Nak bayar zakat, macam mana nak bayar zakat, harta yang bagaimana, berapa nisab dia, berapa dia punya haul dia, setahun tu macam mana, kadar tu macam mana. Semua ini perkara yang kita nak buat. Kita fokus benda-benda yang kita nak beramal ni, tuan-tuan. Bukan kita nak jatuh hukum, tak. Kita nak beramal supaya amalan kita itu benar-benar disebut sebagai amalan yang diterima oleh Allah. Zakat kita tu zakat yang diterima Allah, bukan diterima manusia. Duit habis, harta habis, tiba-tiba zakat tu tak sah. Zakat ada syarat dia, ada rukun dia, semua ada, tuan-tuan. Maka kita kena belajar bab zakat. Ini perkara asas lah yang tuan-tuan. Kemudian penuntut ni, dia kata, hendaklah mengutamakan ilmu tauhid. Nak kenal Tuhan lah. Tapi kalau kita sampai nak berbicarakan sampai aras, Tuhan di aras, kita nak bahas. Tuan-tuan, bukanlah nak jadi ulama tauhid. Tak ada. Yang penting kita kenal Allah Ta'ala, sudahlah kita nak semayang. Setiap saat tu, setiap detik tu Tuhan di hati kita ni. Macam mana kita nak letakkan Tuhan ni, Allah Ta'ala ni sentiasa di hati kita. Setiap detik, setiap saat. Duk bicara Tuhan di aras lah, Tuhan di sana, di sini. Duk bahas tu, cukuplah dengan risalah tauhid yang kita ni orang awam ni, mengaji kitab risalah tauhid. Itu pun tak apa nak faham. Ini asas, tuan-tuan, perkara penting. Tauhid tak sah, tauhid tak betul. Semayanglah beribu rakaat pun, hajilah berpuluh kali pun. Tauhid tak betul, macam mana nak diiktiraf semayang kita, haji kita ni? Kita belajar, kenal Allah Ta'ala, sampaikan setiap detik Tuhan tu sentiasa di hati kita. Yang macam tuan-tuan kata, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tak ada tu di mana? Tak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Maknanya semua ni tak ada melainkan Allah Ta'ala dia yang ada. Kat mana? Nak kena faham tu lah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tak letak hak tu dia, tuan-tuan. Yang ini pun tak faham, kita duk berbahas sampai Tuhan di aras. Tuhan ni turun naik macam mana. Tak payah, tuan-tuan. Macam mana nak letakkan Allah Ta'ala di hati kita ni? Macam kita letakkan dunia dalam hati kita ni. Setiap saat, setiap waktu, bangun je pagi, dunia. Bangun nak tidur je, dunia. Bangkit besok, dunia. Belum bangkit, lagi dah 4 dunia dah.
Macam mana kita nak letakkan Tuhan tu kat hati kita ni? Ini sampaikan tengah ngadap dia pun, dia tak ada dalam hati kita. Allahu Akbar, dia pun tak ada kat hati kita. Yang duk kata tauhid tu, yang duk kata kenal Tuhan sangat tu, waktu ngadap dia pun tak ada depan kita. Dia pun tak ada di hati kita, tak ingat apa kat kita. Kita berjalan lagi jauh. Tu kadang-kadang duk sembang, ustaz-ustaz duk cerita bab tauhid tinggi-tinggi ni. Yalah, sebab kita nak macam mana nak letakkan Tuhan kat hati kita jadilah. Nak bagi Allah Ta'ala ni tak ada siapa-siapa melainkan dia je ada di hati kita ni. Kan? Yang itu je tuan-tuan. Maksud dia apa? Tidak ada semua dalam hati aku ni melainkan Allah Ta'ala je yang ada kat hati aku. La ilaha illallah. Yang tuan-tuan sebut hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Tu. Tak ada siapa-siapa melainkan dia je ada di hati kita. Kita jangan berbohong. Kita ni yang paling banyak dalam hati kita ni semua ada, Tuhan je yang tak ada. Tuhan je yang tak ada, tuan-tuan. Yang kita sebut-sebut tu kadang-kadang bohongnya. Tak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, tak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Tak ada tu di hati kita ke? Bohong dia banyak. Sebab itu tuan-tuan, siapa yang paling banyak duduk dalam hati kita ni? Makhluknya. Apa pun dia ingat makhluk dulu. Puji pun puji makhluk dulu. Pergi klinik tu sehat. Sakit perut, pergi klinik tu. Doktor pun cek bagi ubat. 2 hari makan ubat sehat. Dah sehat ni? Dah. Buat apa itu? Pergi klinik tu. Bagus tu lah klinik tu. Bagus tu klinik tu. 2 kali dia ubat saya makan dia punya ubat tu. Langsung elok sakit perut. Tuhan mana? Tak ada. Tuhan yang tak ada. Puji Tuhan tak ada, puji makhluk yang ada dulu. Tuhan kata tengok, aku yang bagi sihat. Kau tahu aku yang bagi kau sihat. Last sekali kau puji orang lain beraku. Alhamdulillah lah. Sihat. Tuhan bagi sihat, alhamdulillah lah. Sebab pergi klinik baru ni, alhamdulillah sihat. Puji Tuhan. Tuhan kata yang layak puji aku, yang layak dipuji aku. Makhluk tak layak puji. Sebab aku yang menyembuhkan kau. So, sebab kalau kita ingat Tuhan sentiasa kat hati setiap detik, setiap saat, nak bercakap tak berani. Nak berjalan tak berani. Betul lah kata pujangga kan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasadal jasadi. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Siapa kenal Tuhan dia, binasa dia. Apa maksud binasa? Maknanya diri dia tak ada apa, zero. Nak buat tu pun takut, nak buat ni pun tak berani, nak buat ni pun malu, nak buat ni pun malu. Sebab dia kenal Tuhan tu. Kat mana Tuhan tu? Di hati dia sentiasa setiap saat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nak cakap ni pun takut, malu. Besok Tuhan kira ni, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nak buat apa pun kira ni takut, Tuhan tahu ni. Ni dia punya ni, besok dia tanya besok apa aku nak jawab ni kalau aku buat tak betul ni. Kalaulah Tuhan tu memang di hati kita lah. Tauhid. Sekian lama mengaji tauhid, Tuhan tak duduk dalam hati. Tak duduk dalam hati kita. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadis qiyamu ta'ala bi nafsi wahdaniyah qudrat iradat. Habis semua tapi tak duduk di hati kita. Tahu Tuhan Maha melihat, tak ada siapa boleh lindungi pandangan Tuhan. Dibuat juga. Tahu Tuhan akan hitung percakapan kita ni, tapi kita cakap juga benda yang tak sepatutnya kita cakap. Ni ya, mengaji tauhid, mengenali Allah Ta'ala melalui dalil kerana beriman secara taklid walaupun sah pada pandangan mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi masih berdosa kerana tidak menggunakan dalil. Kena ada dalil lah, bukti lah tuan-tuan, sekurang-kurangnya secara ijmal. Apa tanda wujudnya Tuhan? Adanya alam ni, penciptanya.
Kan? Jadi tuan-tuan, kita kena ada dalil untuk kita tahu. Penuntut hendaklah memilih ilmu yang silam, iaitu ilmu daripada Nabi SAW. Sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikut mereka dan pengikut kepada pengikut-pengikut mereka, bukannya ilmu yang baru muncul seperti ilmu logika, hikmah dan khilafiyah. Kita kena faham ni tuan-tuan, mengaji ilmu ni yang daripada Nabi ajar. Nabi ajar, kita tak jumpa Nabi lah, sahabat pun tak jumpa, tabi'in pun tak jumpa, tabi'in pun tak jumpa. Siapa yang kita jumpa? Ulama. Ulama pun tak pernah jumpa, ustaz je yang jumpa. Kita awam ikut je lah ustaz. So ustaz tu ngaji dengan ustaz dulu, ulama dulu. Dia ngaji dengan ustaz ni, ikut ustaz ni. Kita kena ikut Nabi. Yalah pasal ustaz ni ikut Nabi lah, cuma kita tak jumpa Nabi, tak tengok Nabi, kan? Siapa yang kita nak ikut? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata salatlah seperti mana kamu tengok aku salat. Macam mana nak tengok Nabi pun tak ada ni? Bukan ada filem yang ditinggalnya. Lainlah kalau ada video yang ditinggalkan kat Nabi. Tak ada kan? Habis siapa yang kita nak ikut? Nak jumpa sahabat Nabi pun tak jumpa. Nak jumpa tabi'in pun tak jumpa. Tabi'in pun tak jumpa. Yang kita jumpa ulama yang ada hari ni lah. Ustaz-ustaz yang ada hari ni. Kalau ustaz tu tak amanah, dia bertanggungjawab lah. Kita ikut dia, kita mana tahu. Kita ni orang awam. Kau dipilih oleh Allah cari ilmu. Kalau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ngaji, belajar, kena amanah dengan ilmu ni, sampaikan. Tapi kalau sampailah betul-betul tu orang marah pula, tak kenal dengan orang, orang tak suka pula, macam mana? Suka tak suka, kita kena sampailah. Benda tak betul, kena bagi tahu tak betul lah. Tapi kalau kita cakap lurus kan, orang tak suka kita. Tak payahlah panggil ustaz tu. Kan? Sekarang kita nak mengaji pula, kita nak ustaz tu ikut kita. Payah kan nak pilih. Ustaz ni suruh tanya orang yang panggil ustaz ni. Susah nak panggil ustaz ni. Nak senang panggil ustaz. Macam-macam kerenah ustaz ni. Dan cara agam. Ustaz-ustaz ni dengan main dan macam-macam syarat, macam-macam agam. Cuba tanya orang yang biasa panggil ustaz ni. Tak datanglah dia. Nanti kita tengoklah pemilihan guru ni macam mana. Kadang kita panggil dia tak nak datang. Tak boleh, saya tak boleh. Kita pun cari orang lain. Dah tak boleh kan? Kita carilah orang lain, ustaz. Ustaz pula boleh. Boleh Ustaz? Boleh lah, saya boleh. Dah boleh pula. Betul ustaz tu kata lah. Saya boleh. Dah boleh lah dia balik. Sudah. Mana pula kita nak buat ni? Ustaz nak manggil. Ustaz ni kata boleh pula dah. Aduh. Nak marah kan ustaz? Penat panggil ustaz ni yang senang ke tuan-tuan? Cuba tanya orang, siapa orang sini AJK yang biasa panggil ustaz? Dia tahu lah macam mana. Saya tu 2 tahun, tambah-tambah macam sekarang ni, 2 tahun dah tak ngajar kan. Covid itu 2 tahun kan. Nak ditunggu masjid ni panggil ke tak panggil, tak tahu kan. Tak ditunggu, besok dia panggil lah balik. Ni masalah orang panggil pula dah. Kalau aku tunggu-tunggu dia tak panggil lah aku balik. Orang lain dah panggil aku ni. Kalau aku ambil orang tukang, masjid tu panggil lah balik. Ada setengah ustaz pula. Kita manggil dia tak mau pula. Punya tu pula. Ustaz boleh Ustaz? Saya tak boleh. Tolong Ustaz. Orang kuliah Ustaz orang suka Ustaz. Boleh tak Ustaz? Pujuk. Saya tak boleh. Sebab banyak surah masjid panggil saya ni. Banyak. Sombong dia bunyi kan. Banyak surah masjid panggil. Surah banyak ni. Sebenarnya bukan surah banyak. Nak tengok mana yang tebal dulu. Mana tebal ke? Kat surah ni tak payah dah kan. Masjid tu tebal. Tunggu je kan. Tiba-tiba masjid tu tak jadilah panggil.
Itu yang patah balik suara itu. Kan? Orang suara pula tak panggil lah ustaz lain. Allah ustaz, kami dah panggil ustaz lain lah. Saya masuklah, boleh lah saya balik. Boleh lah. So hari tu dia ingat nak panggil saya, lepas tu tak jadi juga dah. Sudah, kita pula dah nak panggil ustaz pening tuan. Panggil ustaz ni pun ada gak yang buat pening kan? Ada tuan, tapi masjid ni tak berlaku lah kan. Masjid ni tak ada lah sebab dia panggil ustaz-ustaz yang lama-lama balik semula kan. Tak berlaku lah masjid macam ni. Ni kadang-kadang ustaz ni sebenarnya nak test marketnya, betul ke kau nak aku ni. Aku jangan main, aku ada masjid yang panggil nak bagi tebal kat aku. Cabut kan. Tengok lu kan. Tengok lain macam cabut apa lagi ada yang lebih tebal kampit lagi bagus. Kan. Sebab dia main duduk agama pun sebut. Jadi guru-guru ni jangan menyusahkan anak murid. Kan? Sebab itu Imam Syafi'i kata, Imam Ghazali pun kata, dalam bab adab ni, bukan murid je kena jaga adab, guru pun kena jaga adab. Selagi orang nak panggil, syukur, pergi. Lainkan kita dah tak ada masa betul kan. Dawan tak syukur, menyampah. Ustaz, berhentilah, kami pun dah meluat tengok ustaz ni. Berhentilah. Kan? Saya tak kisah tu, sebab itu saya tak tanya. Kau nak panggil, aku datang. Kau tak panggil, aku berhenti. Tak ada kecil-kecil hati je. Tapi bagi tahu. Ustaz, masjid takat ni nak panggil ustaz. Lepas ni kami nak tamatkan. Malam ni pengajian terakhir bagi ustaz. Okey, alhamdulillah, tak ada masalah. Tak ada nak kecil-kecil hati punya, tak ada tanda nak sedih-sedih kecil hati tu tak ada. Sebab kau cakap terang-terang. Jangan senyap. Tak bagi tahu. Masa manggil bagi tahu. Masa nak berhenti tak nak bagi tahu. Kami dah menyampah tengok muka ustaz. Di jemaah dah semua dah menyampah. Kami IJK bagusan. Kami nak berhenti ke ustaz. Bagi tahu. Saya senang dia tuan-tuan. Tak nak bagi depan-depan, telefon. Ustaz, memandangkan kami IJK ni dah dengar rintihan daripada semua jemaah masjid ni. Menyampah tengok muka ustaz. Bukan dengar suara ni. Tengok ustaz pun dah menyampah. Jadi, IJK sebelah suara, berhenti ke ustaz lah. Habis. Selesai. Saya tak ada nak marah. Tak ada nak marah. Apa-apa. Adalah sebab dia tak suka tu. Contoh, kadang ada dalam AJK tu pun ada juga penyakit pun ada. Ada agak dalam AJK pun ada penyakit. Kadang-kadang dia suka satu ustaz ni tau. Macam mana nak panggil ustaz ni kan? Tapi dah penuh pula dalam jadual. Mana ni? Tu dah penuh. Tapi aku nak panggil ustaz ni macam mana nak buat ni kan? Tengok mana ustaz yang dia geram. Ustaz ni Negeri Sembilan ni memang aku geram tengok dia ni. Saya cadang ustaz ni. Dia pun jauh Negeri Sembilan. Berhentilah. Tapi masalahnya tuan, kalau berhentikan ni ustaz mana nak ngajar pula? Saya boleh cari, ada ustaz dekat-dekat sini. Ini pun bebal juga ni pun. Tapi masjid ni tak ada lah setakatnya, alhamdulillah lah masjid ni. Kau ada tak tahulah, tapi rasa tak ada lah. Tengok muka AJK okey kan. Tengok. Ustaz jenis mengajuk. Tahulah ustaz pun nak mengajuk, aku pun tak tu. Yalah. Kadang-kadang ustaz mengajuk tu mungkinlah pasal jemaah. Kita tak boleh mengajuk dengan jemaah ni. Kita cakap terang. Tuan, saya minta maaf lah tuan. Sebab saya mengajar sini, tuan-tuan pun rasa macam tak suka tengok saya ni kan. Tak suka saya mengajar, cara saya mengajar ni kan. Kalau tuan tak suka, cakap, bagi tahu. Saya boleh berhenti tuan. Cakap terang. Jemaah mana tahu. Kita cakap terang. Saya kalau tak berkenan, saya cakap lah. Saya tak berkenan lah nak mengajar masjid ni. Masjid ni pun makan pun tak ada, apa pun tak ada. Alah, baik saya ngajar masjid tu makan mewah. Beritahu lah. Tak ada ngajuk-ngajuk lah. Dalam majlis ilmu ni apa nak mengajuk?
Tapi kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang kadang-kadang dia mengajuk. Kenapa ustaz tak nak ngajar masjid tu? Alah saya. Kenapa? Saya malah. Tapi dia tak cakap apa sebab dia mengajuk. Cakap lah kan. Malah lah saya ngajar masjid tu. Kenapa? Dia ni bagi tak adil. Apa yang bagi tak adil? Kampit. Saya yang jauh dia bagi nipis, yang dekat bagi tebal. Cakap betul. Kan, saya tuan-tuan dalam bab-bab mengajar ni tuan-tuan, saya ikut. Kalau nak berhentikan, nak suruh ngajar, saya ngajar. Ikut dia jemaah ni, apa saya nak herankan. Kan? Orang ngajar sini tak boleh ngajar sini, cari tempat lain lah. Ngajar tempat lain lah, itu je lah. Dah tak boleh ngajar, sok motong. Kalau ada pokok getah hari. Tak ada apa tuan-tuan nak sedih-sedih, nak mengajuk-ngajuk. Tapi jangan menyusahkan anak murid. Panggil-panggil tak datang, panggil-panggil tak datang, panggil-panggil tak datang. Tapi tak bagi tahu. Saya 6 bulan ni saya tak dapat datang tuan. Lepas 6 bulan esok saya datang. Bagi tahu. 6 bulan tak apa tuan. Kita pun bagi ustaz lain. Ustaz, boleh tak ganti selama 6 bulan? Ada ustaz tak dapat datang dalam 6 bulan ni. 1 sampai 6 bulan ni ustaz tak dapat datang. Ustaz boleh tak tolong ganti? Lepas 6 bulan ustaz tak apa ustaz. Dia datang balik. Ini kita panggil tak datang, panggil tak datang, panggil tak datang. Ingat dia dah menyampah, kita pun potong mana ustaz ni. Masuk ustaz lain. Bila masuk, dia datang balik semula. Cabut. Kesian kau orang yang buat lah. Terutama orang buat jadual. Susah orang buat jadual kan. Jadual dah susun. Lepas tu lah dia nak tarikh dia. Saya nak tarikh saya juga yang tu. Macam mana? Saya pun biasa kena tuan-tuan. Kan, biasa kena. Dia nak masuk balik. Saya kata senang je. Macam ni lah. Oleh kerana dia nak masuk balik, saya tarik diri. Bagi dia masuk balik. Sebab tu kelas dia. Tapi ustaz dah ngajar 2-3 bulan, tak apa. Bagi dia masuk balik. Saya, simple je saya. Saya senang je. Buat apa nak gaduh-gaduh majlis ilmu? Tak payah nak gaduh lah majlis ilmu ni. Kan? Ngajar lama pun bukan pandai pun dia orang. Okey, baik. Lepas tu jangan persoalkan dalam khilafiyah. Hari ni banyak sungguhlah bab khilafiyah. Ada boleh, ada tak boleh, buat ajalah. Jangan duk fikir sangatlah. Ni wirid lepas bayang tak boleh, tak payah duk bahas lah. Buat aja. Ni semain tarawih 8 ke 20, 8 ke 20. Lantak bila nak buat 8 boleh, nak buat 20 boleh. Yang risau tak buat langsung. Masjid tu buat apa? 20. Alhamdulillah. Tapi 20 banyak je, baik 8 je. Ada? Mana je? Surah tu. Apa surah? Apa yang kita nak kalut 20, 8, 20? Datang tak juga. Lu bising 20, 8, 28 kan. Kan. Ni macam orang bising sekarang ni. Tak boleh masuk masjid pasal dos ketiga. Alah. Benda-benda macam ni benda remeh lah. Mesti ada dos ketiga. Baru boleh datang masjid. Tak ada apalah. Oh, Padang tak ada. Shopping mall tak kisah. Masjid nak diperketatkan. Dah, sebab yang datang masjid ni semua dah tutup. Jadi dia nak jagalah orang tutup ni. Sebab yang orang tutup ni imunisasi dah tak kuat. Jadi itu yang dia jaga tu. Padang tuan-tuan tak pergi Padang. Yang pergi Padang ni semua muda-muda. Jadi tak kisahlah. Lantak kau lah. Kau punya antibody kuat lagi, imunisasi kuat lagi. Yang datang masjid ni semua dah tak kuat. Jantung, pinggang, peparu, tu yang cari dinding, tiang tu. Nunjuk kita dah tak apa nak kuat. Tak payah bising, tak payah bising-bising. Ini menteri bodoh lah apa. Aduh. Dia bodoh-bodoh pun kau pilih kat dia jadi menteri. Yang kau pilih kat dia. Kita kalau kita rasa cerdik, kita masuk tanding, kita jadi calon. Ambil kau. Kita nak marah-marah bodoh lah, itulah tak payahlah tuan-tuan nak marah-marah. Mikir dah banyak balik ni tuan-tuan, jangan risau. Saya nak bodoh-bodohkan apa? Bodohkan orang menteri, apa ni menteri ni bodoh. Orang dah lah jauh daripada masjid. Tak, bukan sekarang ni jauh. Dia dulu dah jauh dah. Awak, dulu sebelum PKP, sebelum COVID, masjid penuh lah. Melempah beluang. Sampai berjalan. Tak ada lah. Inilah muka. Itu nak terjerit-jerit.
Tak ada, memang masjid macam tu daripada dulu. Sebelum ada booth tu, orang masjid macam tu lah ramai dia. Tapi saya rasa ikut SOP ni lagi bagus datang masjid ni. Hari Jumaat pukul 11.30 dah tunggu kat pintu pagar. Masa tak ada SOP, selagi tak khutbah selagi tu tak sampai. Lambat dengan lambat. Pasal tak ada SOP, memang suruh kan. Sekarang lambatnya tutup pintu pagar. Pukul 11.30 dah tunggu. Awal sampai kan, kan tak dapat tempat kan, baru kau tahu. Bukan masjid ni lah, bukan masjid ni. Dia tanya saya, apa pendapat Ustaz SOP ni? Saya kata bagus. Marah orang kat saya. Apa perlu Ustaz? Menyusahkan orang. Tak. Bukan menyusahkan. Mengajar manusia disiplin waktu. Kenapa bila ada SOP kau boleh datang 11.30? Kenapa masa tak ada SOP kau datang pukul 1 suku? Saya cakap. Cakap dengan saya. Ni mesti orang marah ni live ni. Kan? Kenapa? Oh, pasal ada SOP, kau datang 11.30. Sebab pintu masjid buka pukul 12, kau datang 11.30. Kau sanggup. Tapi masa tak ada SOP, kau ambil mudah, kau datang pukul 1 suku. Dah azan baru kau sampai. Apa salah ada SOP tu? Marah orang kat saya. Ustaz ni tak boleh pakai lah. Jangan-jangan orang masjid ni pun marah aku. Berhentilah Ustaz ni. Suka hati dek kau lah. Aku cakap terang. Kenapa? Saya cakap saya. Kita ni tak ikut. Tak payahlah tuan-tuan, tak tembenggang lah. Orang dah jauh daripada masjid. Dah lah. Memang bukan sekarang jauh. Tak ada PKP dulu pun orang memang dah jauh daripada masjid. Tak ada mananya. Dahlah dulu masa sebelum PKP, masjid, contohlah masjid ni kan, penuh ni semua. Maghrib tu sampai ke atas tu. Subuh tu sampai keluar, sampai jalan demi jalan. Tak parking kereta pun, keluar parking kereta. So ramai. Lepas PKP ada PKP, dah tinggal banyak ni. Okey lah. Ini sebelum PKP pun muka ini, lepas PKP pun muka ini. Dia nak bising. Mesti marah ni kat aku ni. Hantarlah, marah-marah lah. Okey, baik. Suruh lagi. InsyaAllah, belum. Okey, baik. Para ulama menggesa kita supaya mempelajari ilmu yang silam. Belajarlah. Dan berwaspada terhadap ilmu yang baru muncul. Ikut je lah. Dulu ulama dulu dah buat dah. Dah buat macam-macam. Kita ikutlah. Sebab dia orang tu berpandukan dalil dia tu. Ada dalil dia, ada hujah dia. Cuma sekarang ni, yalah, tak semesti kita belajar sampai PhD tu kita tahu semua kan. Beza tuan-tuan, macam ngaji pondok dengan ngaji universiti lain. Ngaji pondok ni jil ila jil, kulit ke kulit. Tok guru dulu ngaji kulit ke kulit. Ada dobit. Macam Syekh Idris Al-Marbawi ngaji siap dobit. Tulis kitab. Kita universiti ni ikut syllabus. Mengaji kita ni ikut syllabus. Bila ikut syllabus tuan-tuan, dia nak cepat habis. Yang penting kau hafal lah baca buku tu. Lepas tu kau kata, mana dalam kitab? Memang tak ada dalam kitab. Sebab kau masuk peksa tu 6 lai lah. Lepas tu bila kita tanya tu guru pondok, ni kitab dia. Ni kitab. Ada dalam kitab. Tapi kitab ni, kitab tu tak boleh pakai kitab ni sekarang. Dah tak boleh pakai lah kitab tu. Dia nak pakai kalangan kitab profesor je. Kitab pondok tak boleh pakai. Mana boleh lagu tu? Tu kitab tu ulama-ulama yang tulis dulu. Ulama yang puluh tahun duduk di ngaji di Mekah. Tulis kitab tu kenapa tak boleh pakai? Kitab-kitab Turas tu. Nak ulama tu ambil dekat mana? Dekat belakang dapur. Ngajilah dulu dengan ulama-ulama dulu. Tulis kitab. Terjemahkan bahasa Melayu. Kitab kecil. Nipis. Jangan mentang-mentang kita belajar universiti, kita baca pun kitab tebal-tebal, tak payah nak bohong lah tuan-tuan. Kitab tebal ni boleh baca habis ke? Satu semester. Pembohong boleh. Tak payah nak bohong lah kan. Ngaji pondok jil ila jil, satu baris. Ini nahu syarat dia macam mana, ini hukum dia macam mana.
Tak payah kita tunjuk pandai. Ilmu ni luas. Jadi kita jangan berbahas yang hebat-hebat, sangat rasa hebat. Oh, tak dalam kitab, tak dalam hadis, tak dalam itu, tak ada dalam ini. Betul ke kita dah habis baca? Kadang kita baca bukannya ingat semua. Tuan-tuan bayangkan Sahih Bukhari, tuan-tuan boleh ingat ke? Dah ambil PhD hadis, boleh ingat ke Sahih Bukhari semua-semua tu? Boleh ingat semua tu? Sahih Muslim, Kutubus Sittah, boleh ingat ke? Walaupun ambil PhD PhD hadis, boleh ingat ke semua? Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmizi. Ingat hadis 40 yang ada tu pun dalam tu pun tak ingat. Saya nak sombong. Oh, tak ada dalilnya, tak ada hadisnya. Nanti dulu. Lapiklah sikit cakap. Sampai saya ngaji PhD, saya tak jumpa lagi lah hadisnya. Tapi tak tahulah, wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan ada jumpa hadis tu nanti, bagi tahu saya. Habis. Ni dah. Tak ada hadis. Kan? Dia cakaplah kat kita. Kan? Kita bukan faham sangat berhadis tu. Kita pun ngamuk. Itu sampai ke orang. Mana ada hadis ni, Syekh? Siapa begitu ni? Ustaz tu. Ustaz dah habis baca hadis ke? Ustaz tu profesor tu belajar hadis. Malah. Tapi bukan semua dia ingat. Silap-silap, sunat aba'at pun dia gagap bagi tahu. Yang kata PhD tu kan. Kok kita tanya lah dia kan. Dia tengah-tengah aja, Ustaz, berapa sunat aba'at Ustaz? Sunat aba'at. Takkan ada tu? Tak ingatlah. Sunat aba'at ni, dia pun gagap enten. Cuma kita tak test ya. Ingat semua ingat ya? Ustaz, bagi tahu mana sunat abad, mana sunat ahya. Bagi tahu. Tu yang ada satu ustaz tersasul kan. Sunat hayah, sunat ba'diyah. Orang kata sunat abad, kau ba'diyah. Tapi tak bolehlah salahkan dia, dia pun manusia. Satu saya kata kita ni ilmu tak tahu mana. Tak payahlah sombong. Kan? So saya tanya tu je lah tuan-tuan. Sunat abad. Apa dia sunat abad? Kadang keliru bagi tafsir. Bagi makna. Itu pun nak sombong lagi. Saya memang tak ada ilmu lah tuan-tuan, cakap terangnya. Kalau tuan-tuan tanya saya pun bukan semua saya dapat jawab. Ada kitab boleh jawab, tak ada kitab nanti dulu. Ilmu pe kitab bukan pe sudur. Sebab ustaz ni boleh cakap pumpang, tuan-tuan tak tanya. Cuba tuan-tuan tanya. Belum tentu ke ada. Belum tentu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya rukun Islam ada berapa ustaz, mestilah dia dapat jawab. Itu tuan-tuan pun dapat. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha
Jadi tuan-tuan, kita mengaji, carilah ilmu-ilmu yang silam, ilmu-ilmu yang dipelajari oleh ulama-ulama. Awasilah diri kamu daripada susah payah mendapatkan ilmu perdebatan yang lahir selepas hilangnya tokoh-tokoh ulama, kerana ilmu ini akan menjauhkan penuntut daripada ilmu fiqh. Jadi kita hari ini tengok banyak nak berdebat dan sebagainya, tinggalkanlah. Tak payahlah kita nak berdebat dalam masalah ilmu yang macam tu. Menghilangkan umur, mewujudkan suasana liar dan permusuhan yang merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kiamat. Tengoklah hari ini bila berdebat, bila berbahas, ustaz-ustaz ada di kalangan netizen hari ini yang sanggup mengkafirkan ustaz, membodohkan ustaz. Akhirnya tuan-tuan, sebab perdebatan kita lah, kita kata ustaz tak betul, ustaz ni tak betul, ustaz ni tak betul. Akhirnya pengikut-pengikut ustaz yang taksub ni pula kafir ke ustaz ni, kafir ke ustaz ni dan sebagainya. Ini yang terjadi hari ini tuan-tuan. Tuan-tuan tengok hari ini, semua tak kena kita nak bahas, nak berdebat dan sebagainya lah. Yang merupakan sebagian tanda-tanda kiamat dan terangkatnya ilmu pengetahuan dan fiqh ke langit. Demikianlah apa yang terdapat dalam hadis Nabi. Nabi pun dah bagi tahu, akhir zaman ni akan terjadi pokok-pokok yang seumpama itu. Jadi jauhkanlah pokok-pokok perdebatan ini. Tak perlu pun nak bahas. Ilmu ni luas tuan-tuan, ilmu ni sangat luas. Ini mungkin kita tahu, tapi mungkin ada benda yang kita tak tahu dan sebagainya. Mungkin kita tak pernah jumpa dalam kitab, mungkin ada orang yang jumpa dalam kitab dan sebagainya lah. Banyak. Kadang-kadang kita mengaji sampai tinggi-tinggi pun, kitab yang kecil-kecil pun kita tak tahu. Kadang-kadang kita tak tengok, kita tak nampak dan sebagainya. Dalam ilmu-ilmu fiqh, kadang-kadang kita tak ada dalam kitab fiqh. Kita tak jumpa, mungkin ada orang yang jumpa dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita berdebat dalam masalah. Jadi tuan-tuan, isyak pun masuk, insya-Allah kita sambung pagi besok subuh insya-Allah. Macam biasalah tuan-tuan, dekat luar tu malam ni saya ada bawa madu daripada Yaman. Bukan orang Yaman, madu. Madu Yaman, memang ori Yaman lah, daripada Yaman. Baru sampai Selasa itu, jadi saya bawa lah madu Yaman. Tapi kecil-kecil lah, dalam 30 ml. Siapa nak dapatkan kat luar tu, dan juga siapa nak kapsul habis sauda 6 dalam 1, insya-Allah ada di luar nanti insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.